Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Haida binti Muhammad Syukri. Bersama-sama saya dengan hari ini adalah kumpulan saya iaitu Muhammad Ridwan bin Hamid, Muhammad Najidi Aziz bin Muhammad Fauzi, Muhammad Fitri bin Jamsari, Mas Sharifah Mas Soreha binti Said Mazahali dan yang terakhir adalah Wan Anisha Akemah binti Muhammad Adawi. Okey, kami akan membentangkan tajuk kami iaitu aplikasi adab dan nilai murni terhadap guru dan kesan-kesan pengabaian kepada guru. Okey, jadi selamat menonton dan terima kasih kerana sudi mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada hari ini, pada pagi ini di gelanggang forum remaja pada pagi ini. Bersama saya Anisha Haidar binti Muhammad Syukri sebagai moderator anda pada pagi ini ya. Okey. Para hadirin sekalian, tajuk besar kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan seorang guru yang sepatutnya kita contoh ya, kita hormat dan kita ambil sebagai pendorong kepada kita di masa hadapan. Okey. Guru ini adalah ibarat lilin yang akan membakar dirinya bagi mendidik seseorang atau pelajarnya bagi sampai berjaya pada masa hadapan. Tidak dinafikan ya, kebelakangan ini kita dapat saksikan bahawa adab menghormati guru di sekolah atau di mana-mana sahaja semakin dilupakan. Jika diimbas pada zaman dahulu ya, ibu bapa menyerah sepenuhnya tanggungjawab kepada seorang guru di sekolah bagi mendidik anak-anak mereka supaya menjadi seorang yang insan yang berguna di masa hadapan kelak. Okey, namun pada era ini budaya ini seolah-olah telah diterbalikkan. Malah guru pula dipersalahkan ketika menjalankan tugas menghukum para pelajar di sekolah akibat daripada melanggar peraturan dan sebagainya. Ingatlah, saya ingin memberi pesanan jugalah kepada semua ya, melanggar termasuk saya bahawa guru ini adalah ibarat seperti lilin dengan ilmu yang sanggup membakar dirinya dengan menerangi sekeliling dengan ilmu yang ingin disampaikan dan menunjuk contoh kepada jalan yang betul. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dip-dip jemputan pada pagi ini yang akan bersama-sama saya untuk menghuraikan topik kita pada pagi ini. Okey, di sebelah kiri saya adalah Encik Muhammad Fitri bin Jamsari. Encik Muhammad Fitri, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum, khabar baik dan sihat Alhamdulillah. Okey, panel kedua kita adalah Ustaz Najidi Aziz daripada UiTM Seri Iskandar ya. Ustaz, apa khabar? Sihat? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Okey, di sebelah kanan saya pula adalah Dr. Sharifah Mas Soreha iaitu daripada UiTM Puncak Alam kita bawakan ya. Apa khabar Doktor? Sihat ke? Sihat. Cik Ani saudari Ani sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey, sebelah dia adalah panel terakhir kita iaitu Encik Muhammad Ridwan adalah daripada Jabatan Agama Islam Kuala Lumpur. Okey, Encik Ridwan, apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih saudari moderator. Okey, para panel kita ni nampak sangat macam pemalu orangnya kan, tapi sebenarnya mereka adalah seorang yang bijaksana dari segi penyampaian, dari segi explanation bagi mereka. Okey. Okey, selamat datang juga kepada para hadirin sekalian. Okey, Malaysia adalah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan semuanya akan dididik oleh seorang guru
bagi menjadi seorang itu mempunyai attitude dan akhlak yang mulia. Okey, sebaik-baik akhlaknya yang akan diterapkan dalam diri mereka ya. Dengan adanya guru-guru di sekolah, para pelajar dapat menjalankan aktiviti di sekolah dengan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, kita memerlukan satu ikatan yang kuat antara guru dan pelajar untuk menjamin masa depan negara yang cerah dan melahirkan para pelajar yang berjaya dan memastikan negara kita berada dalam keadaan aman dan makmur. Okey, baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh lagi, soalan saya pada pagi ini ditujukan kepada panel kita yang pertama, iaitu Encik Fitri bin Jamsari ya. Encik Fitri, apakah antara nilai-nilai murni dan adab yang para pelajar boleh lakukan dan boleh adaptkan dalam diri mereka bagi menjadi seorang pelajar yang berdisiplin dan menghormati guru? Encik Muhammad Fitri, sila jelaskan. Okey, baik. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita, Encik Adni Syuhaida. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera untuk kepada para panel. Okey, mudah-mudahan pada hari ini kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hal ini para sahabat-sahabat sekalian, artikel yang akan kita bahaskan adalah adab terhadap seorang guru. Okey, hal ini menurut Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i adalah salah satu imam yang sangat terkenal di dunia dengan kesalehan dalam ilmu agamanya. Okey, ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita sebagai seorang murid dalam menuntut ilmu dengan guru ini. So, mari kita kupaskan dan membahaskan tentang adab yang kita tekankan. Okey, yang pertama ialah adab memberi salam. Okey, sebagai seorang murid hendaklah mendahulukan salam kepada guru. Hal ini selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam Muslim, bahawa yang muda haruslah menghormati yang tua. Okey. Yang kedua pula adalah berdiri ketika guru berdiri. Ia merupakan apabila seorang guru bangun ataupun masuk ke kelas. Berdiri adalah adab dengan guru yang perlu seorang murid harus lakukan. Ini menunjukkan yang kita senang dengan seorang guru, yang guru akan melihat kita ada rasa hormatnya kita sebagai seorang pelajar terhadap seorang guru. Okey. Bagi adab yang ketiga pula adalah tidak bercakap ketika guru mengajar. Hal ini merupakan adab ketika guru sedang mengajar seorang murid. Okey, sebagai seorang pelajar, kita juga tidaklah seharusnya bercakap ketika guru sedang mengajar. Sikap anda ketika belajar akan mempenuhi keberkatan ilmu yang akan diterima. Yang keempat adalah tidak memperlekehkan kemampuan seorang guru. Guru yang mengajar juga tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Kita perlu ada adab dengan guru dengan tidak memperlekehkan kemampuan mereka. So, janganlah ketawakan mereka dan berkata hal yang tidak baik kepada guru anda. Yang terakhir merupakan adalah melaksanakan arahan guru. Ia sangatlah penting yang harus kita tekankan supaya sekiranya anda tidak tahu cara untuk menambah hati guru, cukuplah anda melaksanakan arahan guru. Guru akan merasa sangat dihargai. Ia adalah adab dengan guru yang ramai yang tak sedar, kerana pada era zaman sekarang untuk melaksanakan arahan guru amatlah sukar, kerana di media sekarang ni kebanyakan berlakunya platform online berbanding zaman dahulu merupakan platform face to face. So, bila seorang yang ingin bertanya, guru terus boleh melihat respons seorang murid ketika berada dalam kelas. Okey, sekian daripada saya. Diteruskan oleh moderator kita, Cik Anis. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel pertama kita, Encik Fitri ya, sebentar tadi.
Sebentar tadi beliau ada menyatakan bahawa seorang murid hendaklah mendahului salam kepada gurunya ya. Antara lagi adalah dengan menjaga etika ketika berada di samping guru. Baiklah, sekarang saya akan beralih pula kepada panel kedua kita iaitu Ustaz Najidi pula ya. Okey Ustaz, apa yang bagi pandangan Ustaz lah, apa yang ingin Ustaz kongsikan berkaitan dengan implikasi nilai murni dan adab terhadap guru ini? Kita silakan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum pada panel kita dan para hadirin. Okey, daripada perspektif saya dalam adab terhadap guru ialah seperti Cik Fitri nyatakan tadi, iaitu beri salam dan tegur dengan baik kepada guru. Setiap kali kita bertemu guru, kita haruslah tegur mereka dengan baik, beri salam dan salam mereka jika bersegender sama macam lelaki-lelaki, perempuan-perempuan lah kan. Ia akan menandakan yang kita ni menghormati mereka sebagai seorang guru dan sebagai seorang yang lebih tu daripada kita. Daripada Rasulullah SAW bersabda, iaitu orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak berjalan kaki, orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk, orang yang berkumpulan yang sedikit kepada kumpulan yang ramai, dan orang yang muda memberi salam kepada orang yang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, seterusnya ialah hadiahkan senyuman manis terhadap guru. Senyuman manis adalah satu sedekah. Apa salahnya kan kalau kita nak sedekahkan senyuman kepada guru. Senyuman adalah satu adab dengan guru yang ramai yang tak sedar. Tetapi ialah tetap mendapat pahala. Yang ketiga, membantu guru. Kita haruslah bantu guru pada setiap kali kita melihat mereka dalam melakukan sesuatu. Contohnya mengangkat barang, membawa buku dan sebagainya lah. Ambil peluang ni untuk beradab dengan guru supaya dapat penghimpunan pahala. Apa susahnya pun kan. Kalau jumpa guru tengah angkat barang, offer diri macam, cikgu berikan saya contoh. Kan manis itu. Okey, seterusnya nombor 4. Berdiri menjemput guru masuk ke kelas atau ketika guru bangun. Ini pun sama, telah dinyatakan oleh Cik Fitri sebelum tadi. Apabila guru bangun atau masuk kelas, kita haruslah berdiri. Kerana berdiri adalah satu adab dengan guru yang perlu anda lakukan, para murid. Guru akan menyenangi perbuatan yang para murid lakukan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan akhir sekali dalam beradab menghormati guru ialah meminta restu dan berkat guru. Dalam apa jua tindakan yang dilakukan, mintalah restu dan doa daripada guru dan ibu bapa. Doa dari mereka 100% akan menjadi urusan lebih diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja dari saya dalam beradab terhadap guru. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Najidi atas pengupasan nilai-nilai murni yang sepatutnya para pelajar perlu cakna bagi merealisasikan moto guru iaitu berguru demi ilmu bina generasi baru. Okey, baiklah. Sekarang saya akan bertukar pula kepada topik kita yang kedua iaitu kesan-kesan pengabaian terhadap guru ya. Okey, saya akan mengajukan soalan ini kepada Encik Ridwan kita bagi mengupas dan menghuraikan apa itu kesan pengabaian ini. Okey, Encik Ridwan dipersilakan. Assalamualaikum semua panel dan moderator. Saya Muhammad Rizwan. Saya akan berkata tentang kesan pengabaian terhadap guru. Apa itu faktor yang menyebabkan kita tidak hilangnya rasa hormat itu terhadap guru? Salah satunya ialah tidak mempunyai adab bila berbicara dengan seseorang yang telah memberikan kebaikan yang haruslah lebih baik dibandingkan jika dibicara kepada orang lain. Kesan pertama yang boleh kita lihat ialah rasa tidak hormat
terhadap guru itu sendirilah. Yang kita tahu sedia maklum, di zaman serba moden ini atau zaman milenium ini, seseorang murid rasa diri mereka lagi tinggi dari golongan pendidik. Sebenarnya insiden ini sebahagian kecil daripada sekian banyak contoh betapa murid-murid kita semakin hilang budi dan hilang pekerti. Yang kita tahu masalah ini sangat kritikal dalam masyarakat yang kita duduk di Malaysia terutamanya sekali. Inilah dilema yang dihadapi golongan pendidik sekarang. Selalu kita mendengar berita murid mencalakkan kereta guru, melawan guru, menumbuk guru, malah murid yang membakar bilik guru juga pernah ada kes yang terlibat. Mengapakah faktor ini berlaku? Yang seperti sedia maklum yang kita tahu ialah pengaruh media sosial itu sendiri yang cenderung ke arah mereka ini menjadi sebahagian itu, kerana mereka terdedah dengan pelbagai faktor-faktor luar yang menyebabkan diri mereka rasa terlalu terdedah dengan beberapa faktor yang saya ingin rungkaikan di sini. So, ini juga adakah faktor mengapa ibu bapa mereka tidak mengambil endah atas budi bicara atau soal sopan santun mereka beradab sopan itu sendiri. So, kata orang, pendidik memerlukan banyak kesabaran. Lebih lagi dalam membimbing murid-murid rendah disiplin ini. Namun, cikgu pun manusia biasa. Kadang-kadang kita tak terlepas dari membuat kesilapan dan rasa hilang sabar tu timbul. Sebab di sinilah kita tahu kenapa kesan pengabaian itu sendiri harus dititik beratkan, harus dipandang tinggi oleh semua masyarakat kita. Terutamanya murid-murid yang berada di zaman serba moden ini. So, dengan rasa yang macam gini, kita membuatkan seseorang guru luar rasa tekilan itu sendiri kehadap pelajar yang ingin dia didikkan guru itu sendiri. Adakah itu faktor yang tidak berjaya ataukah salah guru itu sendiri? So, kalau kita boleh lihat pada zaman ibu bapa kita sebelum zaman serba moden ini, hubungan guru dan murid itu sendiri seakrab yang mungkin mereka, kerana mereka merasa diri mereka ingin mencari ilmu itu sendiri. So, kadang-kadang kita boleh tengok macam macam zaman dahulu orang-orang berkirim salam, bertukar salam, kadang dengan guru-guru bertanya khabar apa semua, mengambil berat tentang pendidik ini. So, sekarang di zaman serba moden ini, keadaan seperti ini tidak wujud lagi. Saya tidak nampak perkara itu berlaku di zaman serba moden ini. So, jika dahulu ibu bapa sentiasa merasakan guru-guru itulah pengganti mereka yang terbaik untuk mendidik mereka di sekolah. Mereka rasa guru-guru ini satu tanggungjawab yang berat kerana mereka lah yang mendidik anak-anak mereka di sekolah. So, namun sekarang ianya seolah-olah dipandang rendah atau kejayaan ini menjadi sangat tidak dipandangi tinggi oleh murid-murid zaman sekarang. Yang kita sedia maklum, kejayaan guru ini sangat dipandang mulia. Namun sekarang ini seolah-olah dipandang sebagai pilihan kedua. Kedudukan guru-guru di mata masyarakat perlu dipulihkan kerana kesan pengabaian ini sangat kronik pada zaman sekarang ini. Cara ini sahajalah dapat memberi kesedaran kepada para pelajar agar kembali menghormati guru-guru mereka. Malah Imam Syafi'i juga, saya memberi contoh kepada Imam Syafi'i betapa tinggi dan hormatnya beliau terhadap gurunya, sehingga kan beliau merasakan golongan pendidik inilah yang harus patut dihormati selepas ibu bapa. Sekian dari saya pandangan dan mengapa kita perlu mengambil berat atau menitikkan berat tentang menghormati guru itu sendiri. Mungkin pada kita ia nampak kecil, tapi kesan pengabaiannya yang saya sedia maklumkan, ia sangatlah berat dan boleh mengakibatkan kepada kesan-kesan yang memudaratkan. Sekian, terima kasih daripada bahagian saya. Okey, terima kasih Encik Ridwan atas penerangan yang begitu jelas tadi ya. Okey. Berkaitan dengan kesan pengabaian ini juga, seterusnya kita akan berkongsi kesan-kesan ini daripada pandangan dan
pengetahuan daripada Dr. Sharifah Masoleha itu sendiri. Boleh ke Dr. Mengupaskan sedikit, sedikit daripada pandangan Ustazah, pandangan Doktor? Kita silakan Doktor. Okey, terima kasih saudari pengurusi majlis. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kesan yang tidak beradab dengan guru yang bakal saya kupaskan ialah susah mendapat ajaran guru dan gagal dalam pelajaran. Jangan kurang ajar dengan guru, tak berkat ilmu tu nanti. Ayat itu sering kali kita dengar kan. Untuk mendapatkan keberkatan ilmu, beberapa perkara perlu dijaga, termasuklah hubungan antara guru dan murid. Namun, seringkali kita melihat kisah-kisah duka seperti pelajar melawan cakap gurunya, guru dikhianati pelajar kerana dendam dan masalah akhlak yang agak mengisingkan di dada-dada akhbar dan media sosial. Ramai orang berilmu tetapi tidak mementingkan adab sebagai menuntut ilmu. Walaupun begitu, jarang sekali guru berputus asa dalam memberi didikan terbaik kepada anak bangsa. Dalam kes baru-baru ini tular video seorang ibu mendenda guru kerana anak muridnya. Ya, kes itu sudah selesai. Akan tetapi persoalannya, berkisahkan adab menuntut ilmu itu masih tidak bernoktah. Seorang pelajar haruslah beradab dengan gurunya. Siapa yang pernah melawan guru ketika di bangku sekolah, rendah atau menengah, ya, murid itu pernah ponteng kelas, walaupun berkali-kali dinasihat oleh gurunya, namun dia tidak pernah makan saman. Barangkali itulah kifarah anak muridnya, anak muda itu. Untuk menunjukkan betapa pentingnya adab ketika menuntut ilmu, kerjaya guru antara kerjaya penuh tekanan hari ini. Mereka bukan berdepan dengan tanggungjawab akademik semata-mata tetapi terpaksa menghadapi masalah sampingan lain membabitkan pelajaran. Model pendidikan yang semakin maju menjadikan pekerjaan sebagai pendidikan bertambah berkali ganda. Saya tidak menafikan golongan guru diraikan dan dihargai atas jasa mereka, khususnya pada sambutan Hari Guru. Walau bagaimanapun, mereka terpaksa menghadap pelbagai perangai pelajar dan menanggung penderitaan emosi semata-mata mahu memastikan anak kita menjadi seorang insan yang berguna. Di samping itu, janganlah kita tidak menghormati guru. Kesannya amat buruk sekali. Guru banyak berjasa dengan kita dari kita tadika lagi. Guru mengajar kita sehingga kita berjaya seperti sekarang. Banyak kes telah terjadi untuk kita jadikan pedoman. Kurang ajar dengan guru akan mengurangkan ilmu seperti ilmu tidak terasa tambah dan malah akan berkurang. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Sharifah Masoleha atas penghujahan yang paling semangat lah itu tadi ya. Okey, baiklah para hadirin sekalian. Tengok pada jam kita sudah dekat dengan slot tengah hari kita pada hari ini ya. Okey, masa sangat mencemburui kita ya. Sangat-sangat duduk rapat dengan kita. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Deep dan panel-panel kita pada pagi ini kerana sudi untuk hadir dan menyuarakan pandangan masing-masing dan pendapat masing-masing. Okey, moga apa yang kita dapat pada pagi ini bukan tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri ya. Okey, kesimpulannya, kerjaya guru ini seharusnya dipandang mulia oleh semua pihak. Seorang guru dan seorang pelajar mestilah mempunyai dan menghormati adab sesama kita agar dapat berakhlak mulia dengan menunjukkan contoh yang baik ya. Okey, terhadap guru dan kepada pelajar juga. Okey, bukan hanya di kelas tapi diterapkan supaya menjadi sebahagian daripada hidup. Seperti pepatah yang mengatakan bagai mencurahkan air ke daun keladi. Pepatah ini menjelaskan bahawa jika guru itu sedang memberikan penerangan atau memberikan apa-apa maklumat dan para pelajar tidak mendengarnya adalah sia-sia sahaja memberi nasihat tapi tiada yang mengimplikasikan dalam kehidupan mereka. Okey? Fikir-fikirkan dan jangan sesekali kalian berhenti berfikir ya.
Okey, sebelum saya menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak, okey? Lautan itu adalah dunia, bahtera itu adalah kita, kemudi itu adalah agama. Peliharalah ia, bahtera daripada karam di lautan dunia. Okey, sebelum saya mengakhiri forum perdana kita pada pagi ini, terimalah serangkap pantun daripada saya yang berbunyi, tuai padi antara masa, esok jangan rayu-rayuan. Hintailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja daripada kami pada pagi ini. Jika ada terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripadanya dan yang buruk itu datang daripada kekilafan kami berempat dan berlima. Alright. Wallahu alam. Salam hormat dan dari saya secara selalu akhir kalam. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Div jemputan. Terima kasih ya.